Berkaitan qada dan qadar, adakah seorang pencuri, sifat pencuri itu ditentukan Allah ataupun seseorang yang buat maksiat ditentukan Allah? Ya ke tidak? Jawapannya ya. Ya. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk. Qadar yang buruk yang boleh berlaku, kita bawa air Zam-Zam. Air ni kita sayang sangat. Kita letak kat kereta, orang curi. Okey, ini musibah kan? Musibah kepada kita. Siapa yang buat musibah ni? Pencuri itulah. Allah tentukan musibah berlaku pada kita, okey, oleh pencuri tadi. Allah tentukanlah maknanya. Keburukan tu dibuat. Tapi kita nak ceritakan di sini Allah tidak memaksa. Ini yang saya rasa soalan tu lebih kepada adakah Allah tentukan, maknanya tanpa belas kasihan agaknya kan? Adakah Allah tentukan yang ni syurga, ni neraka? Begitu saja. Kita mengatakan jawapannya ialah Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka dalam 4 peringkat. Peringkat pertama, peringkat ilmu. Qada dan qadar dikaitkan dengan 4 peringkat seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lain-lain. Okey. Pertama, ilmu. Dalam menentukan qada dan qadar, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan dicipta oleh Allah sebelum dicipta lagi. Okey. Dengan itu Allah pun mengarahkan untuk semua itu ditulis. Peringkat kedua, peringkat penulisan. Allah arahkan siapa? Al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala ma aktub qala aktub ma huwa kainun ila qiyamis saah. Okey, perkara pertama yang dicipta oleh Allah ialah pen ataupun qalam. Okey, lalu Allah arahkan kepada qalam untuk tulis. Qalam menjawab, apakah yang saya nak tulis? Allah kata, tulislah apa yang akan berlaku hingga hari akhirat. Jangan tanya saya qalam cakap tu macam mulut saya ke? Jangan tanya macam tu. Maksud itu adalah perkara ghaib. Kita dah belajar yang tu kan, perkara ghaib. Saya tak tahu macam mana qalam bercakap, tapi Allah ceritakan kepada kita melalui Nabi SAW. Jadi semua yang Allah tahu ditulis oleh Al-Qalam tentang kejadian Allah. Selesai? Okey. Ketiga, Allah menghendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, kan? Perintah Allah, kalau Allah nak berlaku pada sesuatu, Allah hanya sebut jadi, maka benda itu akan berlaku. Okay, jadi bila Allah sebutkan muncullah makhluk ni, maka muncullah semuanya, kun, semuanya akan wujudlah mengikut masanya. Okey. Dan peringkat berapa tadi? Pertama adalah ilmu, kedua tulis, ketiga adalah kehendak. Idza arada, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan yang keempat adalah ciptaan. Bila apa yang Allah ketahui, Allah arahkan untuk tulis, dan selepas itu Allah ingin benda itu berlaku. Allah menghendaki perkara itu berlaku, dan akhirnya Allah mencipta. Jadi segala apa yang Allah cipta adalah di bawah kehendak Allah, di bawah apa dia? Telah pun dicatat berdasarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak ceritakan di sini pencuri ini bila dia mencuri, adakah Allah telah tentukan dia mencuri? Jawapannya apa? Jawapan dia ya. Tapi Allah tentukan berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu Allah yang maha meluas, daripada merangkumi segala sesuatu. Dalam batu pun Allah tahu, kan? Dalam air pun Allah tahu. Jadi Allah tahu pada hari ini, iaitu berapa bulan ni? 29 bulan 6 2013, jam 10.06 malam. Okey, si fulan akan buat begini. Apabila dia ada peluang untuk mencuri, dia akan mencuri. Jadi bila Allah tahu yang itu, Allah tahu ni bila Allah tahu? Lama dah, sebelum dunia dan langit dicipta, Allah dah tahu dah. Okey, dan Allah tuliskan perkara itu dengan Al-Qalam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa dia panggil ni, kuasa kepada manusia. Kalau Allah tak beri kuasa, kita tak boleh dipertanggungjawabkan, betul tak? Kalau kita dapat kuasa, okey, sembahyang,
kita berkuasa untuk solat, kita tak solat barulah berdosa. Tapi kalau solat dia tak berkuasa untuk solat, kerana apa? Kerana akal dia tak ada, berdosa tak? Tak berdosa. Okey, jadi Allah berikan kuasa kepada dia, qudrah, dan Allah berikan kehendak juga kepada manusia. Jadi bila datangnya kuasa untuk mencuri, kuasa untuk mencuri dia ada, kehendak untuk mencuri pun dia ada. Okay, jadi bila dia mencuri, ni siapa yang nak curi? Siapa? Pencuri itu. Okay, Allah benarkan dia curi kerana, kenapa? Kerana Allah tak paksa sesiapa. Allah tak paksa sesiapa. Dan tapi Allah tahu bila dia dalam keadaan 10.06 tadi dia mencuri, maka Allah catatkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kamu nak, apa yang kamu lakukan adalah berdasarkan kepada apa yang kehendak Allah tadi. Yang nombor 3. Okey, ringkasnya kat sini ialah kembalikan kepada ilmu Allah. Itu jawapan ulama kita. Bila ada qada dan qadar, kembalikan kepada ilmu Allah. Okey. Dan satu lagi, jangan berhujah dengan qada dan qadar bila buat maksiat. Faham tak? Contohnya, bila ada orang buat maksiat, dia katalah yang mencuri tadi, dia kena tangkap. Dia tak tangkap di Malaysia, dia tangkap di Arab Saudi. Dan dia curi banyaklah dia curi, contohnya emas yang banyak, 1 kilo lah dia curi. 1 kilo emas dia curi. Okey, bila curi ni dia tangkap, bila dah cek semua, mengaku tak mencuri, mengaku dah. 1 kilo memang sah kena potong tangan. Okey, tapi dia kata, tuan qadi sekejap, tuan hakim. Tuan hakim beriman tak dengan qada dan qadar? Saya beriman. Ada masalah apa? Kalau tuan hakim beriman dengan qada dan qadar, bukankah tuan hakim mengetahui bahawa Allah telah menentukan saya untuk mencuri 2 minggu lepas? Tuan hakim mengatakan, ya. Kalau begitu, kenapa tuan hakim menghukum untuk tangan saya dipotong terhadap sesuatu perkara yang Allah tentukan saya akan buat? Nak jawab apa? Nak jawab apa? Silakan tuan-tuan hakim sekalian. Dan Allah tentukan juga pada hari ini. Jawapannya ialah senang je. Sebagaimana Allah tentukan engkau mencuri berapa? 2 minggu lepas, maka hari ini Allah menentukan saya menjatuhkan hukuman tangan kamu dipotong. Dan betul, inilah jawapan Omar. Omar bila tangkap orang mencuri ni dia berhujah dengan qada dan qadar untuk maksiat yang dia buat. Adakah kau potong tangan aku? Nak potong tangan aku pada satu benda yang Allah telah takdirkan pada aku untuk buat. Jadi Umar mengatakan, kami potong pun ikut qada dan qadar. Faham tak? Okey, so jangan bila buat maksiat jangan berhujah. Tapi kalau kelemahan, kalau kita katalah kita terbuat satu kelemahan, okey, so kita mengaku kita lemah. So kita boleh mengatakan yang Allah telah tentukan kelemahan ini berlaku. Itu tak apa. Contohnya kita dah berusaha untuk buat sekian-sekian dengan rumah ke apa, tiba-tiba rumah tu roboh. Kan? Mungkin kesilapan kita, rumah tu roboh. Jadi kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Okey, semoga ini adalah apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah buat, Allah boleh lakukan. Okey, tapi jangan berhujah bila ditimpa musibah, ya, kita berhujah dengan qada dan qadar. Bila kita buat maksiat, jangan berhujah dengan qada dan qadar. Okey?